orang-orang yang belajar di sini sejak dulu, sejak lebih 10 tahun di IQ ni, diperkenalkan dengan ramai tokoh-tokoh, khususnya melalui kuliah saya dan kuliah Ustaz Abdul Rashid dan kuliah ustaz-ustaz yang lain juga. Kami dulu belajar di Jordan. Saya pergi ke Jordan pada zaman orang Malaysia taklah begitu banyak di Jordan pada masa itu, tahun 90-an. Dan antara tokoh penting yang kami belajar dengannya di Masjid Suwaileh, Masjid Abdul Rahman bin Auf di Suwaileh, ialah Syekh Abdul Fattah Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang wafat ataupun meninggal pada hari ini. Beliau merupakan tokoh yang kami semua kenali melalui pidato-pidatonya, kuliahnya, dan dia sebagai seorang ahli tafsir yang mempunyai banyak buku-buku yang ditulis mengenai dengan tafsir Al-Quran, lataif Quraniyah dan berbagai lagi. Ketika itu Jordan merupakan tempat yang membakar semangat di dalam isu-isu Palestin, terutama apabila orang-orang Arab, pemimpin-pemimpin Arab nak menentukan masa depan Palestin melalui perjanjian-perjanjian Madrid dan seumpamanya. Jordan menjadi bumi yang panas, dan kami yang ada di sana, saya sendiri masuk kelas, demonstrasi, keluar kelas, join demonstrasi, ikut Syekh Salah punya demonstrasi dan pidato Syekh, khutbah mingguan dia, khutbah Jumaat di Masjid Abdul Rahman Auf, yang sentiasa panas dengan isu Palestin. Sehingga pernah seketika apabila Syekh Salah khutbah, helikopter di atas dan pasukan keselamatan mengawal masjid kerana dilihat terlalu panas isu-isu yang dibangkitkan. Bersama di Masjid Abdul Rahman bin Auf itu ialah tokoh lain, iaitu Syekh Hamam Sa'id yang merupakan ahli parlimen Ikhwanul Muslimin, dan juga Syekh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris yang telah meninggal, yang juga merupakan ahli parlimen Ikhwanul Muslimin. Syekh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris adalah seorang tokoh di dalam As-Siyasatul Syar'iyah, menulis tentang politik Islam, sementara Syekh Dr. Hamam Sa'id merupakan ahli di dalam bidang hadis, telah melakukan takhrij bagi Sirah Ibn Hisham dan mengeluarkan buku-buku yang lain berhubung dengan hadis. Pidato-pidato mereka memang panas mengenai isu-isu umat Islam dan respon mereka terhadap isu umat Islam. Namun Syekh Salah mempunyai kedudukan yang tersendiri di kalangan pelajar-pelajar dan di kalangan umat Islam ketika yang berada di Suwaileh, kerana dia ada kuliah subuhnya yang menafsirkan setiap hari ayat Al-Quran, dan kuliah-kuliah tafsirnya dan buku-bukunya. Dan saya sempat buat majlis khas dengan dia. Dia membahaskan buku-buku yang dia tulis. Cuma Syekh Salah terkenal sebagai satu orang tokoh yang begitu sangat mengangkat Sayyid Qutb, dan dia menulis di rumah dia, saya buka Sayyid Qutb imaman mufassiran mujaddidan dan seumpamanya, dan tesis PhD dia pun berhubung dengan Zilalul Quran. Melalui Syekh Salah Khalidi,
ramai orang yang mempelajari tentang manhaj salafi, bukan mazhab salafi tapi manhaj salafi, manhaj salaf. Bukan saja soal di dalam akidah, di dalam ibadah, tetapi soal pendirian bangkit menentang mereka yang dianggap sebagai zalim dan melampaui batas. Maka keluaran Jordan yang pernah bersama dengan Syekh Salah Khalidi mempunyai kecenderungan yang berbeza daripada barangkali keluaran daripada negara-negara lain yang mungkin dengan aliran yang sama, disebabkan pengaruh syekh-syekh yang seperti ini. Sebelum saya balik, saya bagi tahu dia bahawa saya nak balik. Dia bagi tahu saya buku dia yang sedang disiapkan, iaitu Qabasat Tarikhiyah, dan dia menghadiahkan kepada saya, dia memberi pada saya naskah tangannya. Saya putus state naskah itu dan saya masih simpan sampai hari ini. Bila saya pergi menziarahi beliau semula, beliau tidak berpecam saya kerana mungkin dah gemuk dan kan tak macam dulu, lama baru dia bercakap dengan saya. Dan dia pun dah berusia. Ketika itu dia dihalang untuk berceramah di mana-mana saja masjid, kerana, dan dia bagi tahu dia dihalang oleh golongan yang zalim. Seperti biasa semangatnya kuat, tapi Syekh Salah sentiasa mewarnai fikiran, kerana kesenian tafsirnya, ilmu tafsirnya dan semangatnya yang mana dia tidak pernah tunduk kepada perkara-perkara yang salah.